Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Tajul dan Dr. Amalina kerana telah membantu dan mendorong kami untuk menyiapkan tugasan ini. Dengan izin, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya, Suhaila Amira, nombor metrik 195956. Seterusnya. Saya, Fatihah binti Mak Fazil, nombor metrik 196588. Seterusnya. Saya Nur Aisraya binti Muhammad Noor, nombor metrik 196233. Okey. Baiklah, untuk tugasan yang berkait dengan Sketchbook and Challenge, saya dan ahli kumpulan saya bersepakat untuk memilih silibus atau mata pelajaran akuakultur dan haiwan rekreasi. Di mana terdapat 3 bidang utama dalam silibus ini dan kami telah memilih topik ikan hiasan. Seperti kita tahu, silibus ini jarang diperkenalkan di sebuah sekolah kerana terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk diadakan. Seterusnya. Okey. Kami telah membentuk satu model pembelajaran dan menggabungkan dengan penggunaan model Sketch and Challenge Board, di mana tujuan gabungan ini adalah untuk membantu pelajar dan guru-guru dalam proses PDP, di mana dia memudahkan proses pembelajaran lebih berkesan dan melibatkan interaksi dua hala antara pelajar dan guru secara maksimum. Okey. Pertama sekali, dalam modul pembelajaran ini terdapat pedagogi yang telah dirancang untuk membantu proses PDP, iaitu teori, amali, projek dan lawatan. Di mana terdapat 3 teori yang dikenali iaitu sebagai humanism, behaviorism dan socialism. Di mana humanisme iaitu bertanggungjawab atas tindakan, pelajar perlu bertanggungjawab dan berusaha untuk mencapai satu kejayaan dengan diri sendiri dan tidak mengharapkan orang lain. Seterusnya, teori kedua iaitu behaviorism. Ia lebih tertumpu kepada gerak balas dan perbuatan yang menghasilkan tingkah laku. Di mana sebagai contoh, guru perlu memainkan peranan apabila pelajar itu berjaya mencapai satu kejayaan, mesti mengucapkan terima kasih dan hadiah. Seterusnya, sosial. Ia menekankan proses pembelajaran melalui permodelan, di mana setiap percakapan, tutur bicara, gerak-geri guru akan diperhatikan oleh pelajar. Oleh itu, guru perlu menyelipkan nilai-nilai sosial dalam apa sahaja yang dibuat. Okay. Oleh kerana silibus ini memerlukan lebih banyak pelajaran dan pengajaran berbentuk kemahiran dan praktikal, model pembelajaran ini terdapat proses pembelajaran yang terdapat pelbagai model dan aplikasi yang digunakan seperti kuis, latih tubi, game dan yang terpenting iaitu Sketch and Challenge Board. Seterusnya. Astagfirullahaladzim. Pada pelajaran ini, kami menggunakan tiga bentuk penilaian, iaitu penilaian formatif yang terdiri daripada aplikasi Padlet dan kuis. Seterusnya, penilaian sumatif yang terdiri daripada kaedah Grabs, travelling file dan post-it note, dan penilaian alternatif sisau, di mana kami menerapkan aplikasi dalam bentuk teknologi digital untuk memastikan pelajaran pengajaran selari dengan pendidikan pada abad ke-21. Seterusnya. Okey. Di mana penggabungan Scratch and Board Challenge dalam model pembelajaran ini ia merupakan di mana pelajar dapat menggunakan idea, soalan, komen maupun pendapat mereka tanpa ada sebarang sekatan. Oleh itu, secara langsung guru boleh melibatkan pelajar di dalam kelas.
ataupun di luar kelas kerana kami melakukan inovasi dalam Scratch and di sini terdapat contoh penggunaan Scratch and Word Challenge dalam bentuk aplikasi digital di mana terdapat kita boleh menggunakan dengan tablet atau Android, telefon pintar dan laptop ataupun komputer riba. Kita boleh mengakses dalam apa jua bentuk teknologi. Seterusnya. Namun begitu, terdapat kebaikan dan kelemahan Scratch and Word Challenge ini. Antara kebaikannya dapat menjimatkan masa para pelajar dan guru di mana pelajar tidak perlu menunggu giliran untuk memberi sebarang komen, menilai dan bertanya. Hanya perlu mengakses dan duduk di tempat. Saya tersangkut. Belajar mereka. Seterusnya membantu cepat dan kebaikannya membantu proses pengajaran di kalangan pelajar dan Saya tersangkut. Melihat perkembangan pelajar. Okay. Kelemahannya ia menyukarkan pelajar yang tiada capaian internet yang baik untuk mengakses laman ini kerana kurangnya capaian internet yang tinggi. Sebenarnya memperbutuhkan masa yang agak panjang untuk menyelesaikan suatu tugasan kerana Scratch and Word Challenge ini berbentuk games. Seterusnya, guru mata pelajaran tidak boleh memastikan apakah topik yang pelajar lemah pemahamannya kerana ia tidak spesifik. Seterusnya. Okey, seterusnya contoh Scratch and Challenge board yang kami akan guna. Ini adalah homepage bagi Scratch and Challenge board kami dan di ruangan ini terdapat nama-nama guru yang akan mengajar kelas tersebut. Okey, sebagai contoh kat sini kita ada 9 mata pelajaran dan kita perlu tekan nama guru tersebut untuk pergi ke paparan yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh kita tekan nama Puan Imaya dan ini adalah paparan untuk Scratch and Challenge board bagi kelas tersebut. Okey, ada 6 butang untuk yang disediakan. Okey, yang pertama ialah MyQ, yang kedua ialah MyNote, yang ketiga ialah MyIdeas, yang keempat komen, yang kelima skor dan keenam chatting. Okey, pelajar perlu menekan butang tersebut untuk pergi ke ruangan yang disediakan. Okey, ini adalah ruangan MyNote. Di ruangan MyNote ini adalah tempat untuk pelajar simpan nota-nota mereka. Okey. MyNote ni merupakan satu inovasi baru kerana Scratch and Challenge board yang sebelum ni tiada ruangan ini. And then MyNote ni bukan sahaja boleh disimpan, malah guru-guru juga boleh buka untuk rujuk nota mereka. Okey, di sini maksud boleh dirujuk bila-bila masa, bermaksud nota ni boleh dibuka di mana-mana sahaja dan bila-bila waktu yang student rasa nak buka. Contohnya kalau student di restoran tiba-tiba diorang nak buka, diorang buka. And then nota ini ditulis mengikut kreativiti pelajar berdasarkan apa yang diajar sewaktu di dalam kelas. Okey, disebabkan MyNote ni hanyalah ruangan untuk simpan nota, mereka dikendaki buat nota dalam bentuk Word ataupun Canvas. Kerana zaman sekarang banyak aplikasi yang boleh mencetus kreativiti mereka untuk menulis nota. Okey, nota yang terbaik akan dipilih oleh guru dan akan ditunjukkan di dalam kelas. Okey, seterusnya adalah ruangan MyQ. Di dalam ruangan ni adalah tempat untuk student menanyakan soalan secara peribadi. Guru, ini kerana murid kadang-kadang tidak cukup masa untuk tanya di dalam kelas kerana kesuntukan masa. And then tempat ini juga boleh dimanfaatkan oleh murid yang seorang yang pasif kerana kadang-kadang sesetengah murid malu untuk bertanyakan di dalam kelas di hadapan kawan. So jadi murid boleh manfaatkan ruangan ini untuk bertanyakan dengan guru secara one to one. Okey, seterusnya guru juga boleh dapat kesan di bahagian mana pelajar tidak faham. Jadi guru boleh menekankan atau menambah baik topik yang perlu ditekankan di mana student tak faham.
And then jawapan tersebut boleh dibincangkan sewaktu di dalam kelas. Seterusnya ialah ruangan chatting. Ruangan chatting ni bermaksud berfungsi sebagai ruang interaksi antara pelajar dan guru. Ini adalah sebagai ruangan umum. Ruangan ni disediakan khas untuk murid-murid menanyakan apa yang berkaitan dengan kelas. Contohnya buku apa yang perlu dibawa ataupun soalan apa yang perlu dibuat. Ruangan ni adalah maksudnya ruangan medium lain selain daripada aplikasi WhatsApp. Okey, itu saja. Okey, seterusnya saya akan bahagian My Idea. Setelah menekan butang My Idea di laman utama Scratch and Challenge Board, berikut merupakan paparan My Idea. Okey, seterusnya. Okey, ruangan My Idea ini direka bagi memudahkan pelajar untuk menyampaikan idea mereka. Pelajar juga boleh berkongsi info ataupun maklumat tambahan yang mereka perolehi. Okey, sekiranya di dalam kelas telah berlangsungnya sesi pembentangan, pelajar juga boleh memberikan idea, info atau maklumat tambahan yang tidak dikemukakan oleh pembentang di ruangan My Idea ini. Okey, seterusnya. Okey, berikut pula merupakan paparan bagi komen di dalam Scratch and Challenge Board. Okey, seterusnya. Ruangan komen ini pula direka bagi memberikan pelajar untuk menyampaikan komen mereka. Sekiranya di dalam kelas telah berlangsungnya sesi pembentangan, pelajar boleh memberikan komen terhadap pembentangan kawan-kawan mereka. Guru juga boleh memberi komen dengan menggunakan ruangan komen ini. Okey, seperti kita tahu, tidak semua pelajar berani ataupun yakin untuk memberi komen kepada rakan-rakannya. Oleh itu, melalui ruangan komen Scratch and Challenge Board ini, student ataupun pelajar boleh menyampaikan komen mereka melalui paparan ataupun ruangan komen ini. Okey, seterusnya. Okey, ruangan yang terakhir untuk Scratch and Challenge Board adalah ruangan skor. Seterusnya. Okey, ruangan skor ini pula direka bagi dua tujuan, iaitu yang pertama, markah diberikan oleh guru kepada pelajarnya yang meliputi pelbagai aspek. Antara aspeknya adalah seperti disiplin dan ataupun prestasi pelajar. Okey, tujuan yang kedua pula, ruangan skor ini juga boleh digunakan oleh pelajar sekiranya di dalam kelas telah berlangsungnya di dalam ruangan skor ini, pelajar boleh memberikan markah kepada kawan-kawannya semasa sesi pembentangan. Dengan adanya ruangan skor ini, kita boleh lihat tahap pencapaian seseorang pelajar. Okey, yang seterusnya. Kesimpulannya, melalui Scratch and Challenge Board digital yang telah kami reka ini telah memberi kesan atau impak yang positif sama ada kepada pelajar ataupun guru. Hal ini kerana Scratch and Challenge Board media ini telah memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung dan ia juga dapat menghasilkan suasana dan situasi pembelajaran yang menarik. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay.